Bermula sebagai sebuah perkampungan kecil, Medan kini merupakan pintu utama pengunjung yang ingin melawat Sumatera Utara dan daerah sekitarnya. Memiliki keluasan 26,510 km persegi, Medan merupakan salah satu bandar tertua Indonesia yang menyimpan rahsia warisan kerajaan Melayu terdahulu. Masjid Raya merupakan salah satu di antara masjid lama di Kota Medan. Masjid ini dibina ketika Sultan Ma'mun Al-Rashid Perkasa Alam yang merupakan Sultan Delhi ke-8. Baginda telah menaiki takhta Kesultanan Delhi pada tahun 1858 Masihi. Ia terletak di tengah-tengah bandar Medan menjadi lambang berdirinya sebuah kerajaan Islam di kawasan ini. Masjid ini memiliki seni bina mempersonakan dengan menggabungkan gaya seni bina Timur Tengah, India dan Spanyol. Kesultanan Delhi merupakan salah satu di antara kerajaan etnik Melayu di Sumatera Timur. Kerajaan ini pernah mempunyai hubungan rapat dengan Kesultanan Melayu di Tanah Semenanjung pada suatu ketika dahulu. Medan yang sememangnya kaya dengan sejarah kerajaan Melayu silam telah membawa kami untuk mencari sendiri sebuah kerajaan lama yang menjadi asas berdirinya kerajaan-kerajaan Melayu di wilayah ini. Teluk Aru ini diberi nama sesuai dengan sebuah kerajaan yang dari tempo dulu sudah ada di sini, yaitu Kerajaan Aru. Teluk Aru sebuah pelabuhan strategik yang terletak berhadapan dengan Selat Melaka. Ia menjadikan Aru sebuah kerajaan yang sering dilanda peperangan kerana menjadi rebutan di antara kerajaan besar seperti Aceh dan Majapahit. Jika tapak pusat kerajaan Islam di alam Melayu berjaya kami temui, Kerajaan Aru menjanjikan sebaliknya. Lokasi berdirinya pusat kerajaan ini masih lagi menimbulkan perselisihan pendapat di antara para sejarawan. Aru atau Haru merupakan sebuah kerajaan yang pernah mengawal laluan Selat Melaka pada abad ke-13 sehingga abad ke-15 Masehi. Ia muncul buat pertama kalinya di dalam catatan rasmi Tiongkok Cina pada tahun 1282 Masehi, yang masih lagi menerima ufti dari Kerajaan Aru. Akan tetapi karena Kesultanan Aceh tidak ingin Kerajaan Aru bekerjasama dengan Portugis, maka pada tahun 1591 Aru ini diambil alih oleh Kerajaan Aceh Darussalam. Akan tetapi pada tahun 1612, ketika Sultan Iskandar Muda berkuasa di Aceh, Aru ini diambil kembali karena ternyata bekerja sama dengan Portugis. Mungkinkah lokasi ini pernah menjadi pusat Kerajaan Aru? Bukti arkeologi dan artifak sedikit gagal membantu kami untuk membuktikan kewujudan Kerajaan Aru, meskipun catatan sejarah telah menggambarkan sebaliknya. Keberadaan Kerajaan Aru hari ini kita tidak tahu lagi. Sumber-sumber sejarah dalam negeri itu hanya menyebut nama Aru, tapi tidak pernah menunjukkan di mana Aru berada. Pada zaman dahulu, Aru disebut sebagai sebuah negara yang setara kehebatannya dengan Kerajaan Melaka yang dipimpin oleh Sultan Mansur Shah. Ketika di bawah taklukan Aceh, Teluk Aru yang merupakan salah satu pelabuhan Aceh di bahagian timur telah digunakan mereka untuk mengawal Selat Melaka dari penjajahan Portugis. Kini tiada lagi aktiviti perkapalan yang besar giat dilakukan, meskipun Teluk Aru pernah menjadi pelabuhan lada terpenting yang menerima kunjungan para pedagang dari seluruh dunia. Sekarang, aktivitas dari pelabuhan ini mungkin pelabuhan antar pulau, kemudian pelabuhan nelayan, dan pelabuhan penyeberangan ke pulau-pulau yang ada di sekitar Teluk Aru. Niat ingin menyaksikan sendiri tampuk pemerintahan Kerajaan Aru diteruskan ke daerah hamparan Perak yang terletak 22 km dari Bandar Medan.
Seperti kerajaan-kerajaan lain di Kepulauan Sumatera, ternyata pusat kerajaan Aru turut berpindah randah. Hamparan Perak, seindah namanya, sebuah daerah yang menjadikan pertanian sebagai sumber pendapatan utama penduduknya. Mungkinkah ia masih menyimpan sisa peninggalan kerajaan Aru? Pencarian kami di Hamparan Perak turut dibantu oleh penduduk setempat. Menurut mereka, aktiviti ekskavasi pernah dijalankan di sekitar kawasan ini yang telah membawa kepada pelbagai penemuan artifak. Melalui penemuan itu, dapat disimpulkan Hamparan Perak satu ketika dahulu pernah menjadi pusat perniagaan terpenting bagi kerajaan Aru. Mereka turut membawa kami ke sebuah tempat yang dipercayai menjadi lokasi sebuah kapal karam yang menjadi bukti peranan Hamparan Perak sebagai pusat kemasyarakatan kerajaan Aru. Keberadaan kerajaan Aru hari ini kita tidak tahu lagi. Sumber-sumber sejarah dalam negeri itu hanya menyebut nama Aru, tapi tidak pernah menunjukkan di mana Aru berada tempo dulu. Yang ada adalah bahwa di sini ada sebuah pulau namanya Pulau Masjid, di mana dulu pernah berdiri masjid ketika kerajaan Aru masih hidup. Meskipun kekurangan bukti fizikal bagi membuktikan kewujudan kerajaan Aru di kawasan ini, yang pasti salah satu serangan daripada kerajaan Aceh telah menyaksikan kehancuran kerajaan Aru pada tahun 1539 Masihi. Aru hilang tanpa jejak. Tiada lagi nama Aru atau pewarisnya disebut selepas itu. Mungkinkah langkatnya muncul selepas kejatuhan kerajaan ini adalah warisan daripada kerajaan Aru? Nantikan sebentar lagi di Titian Ombak. Salah satu warisan Kesultanan Langkat yang masih lagi dapat dilihat sehingga hari ini adalah Masjid Azizi yang terletak di kota Tanjung Pura. Usaha bagi membina Masjid Azizi ini telah dilakukan oleh Sultan Abdul Aziz Jalil Rachman Shah yang merupakan Sultan ke-7 Kerajaan Langkat. Baginda meneruskan usaha pembinaan Masjid Azizi yang telah dimulakan oleh ayahandanya, Sultan Musa, dalam usaha baginda memperkasakan keilmuan Islam di bumi Langkat. Memiliki kubah hitam berdinding kuning menjadikan Masjid Azizi sangat mudah dikenali oleh para jemaah yang pertama kalinya mengunjungi masjid ini. Ia siap dibina pada 13 Jun 1902 Masihi. Keindahan seni bina Masjid Azizi yang kaya dengan seni kaligrafi Arab turut diukir di dinding-dinding masjid dan mihrab masjid ini. Sepanjang kunjungan kami di Masjid Azizi, kru Titian Ombak telah ditemani oleh Encik Alauddin yang merupakan pengurus Badan Kemakmuran Masjid Tanjung Pura. Masjid Azizi sangat dekat di dalam kehidupan Encik Alauddin. Beliau telah mengikuti jejak langkah datuknya yang turut mengabdikan kehidupannya menguruskan masjid ini. Jadi ketika masjid ini didirikan oleh Sultan Musa pada tahun 1296. Jadi masjid ini mungkin masih kecil, Bu ya, masih kecil. Kemudian pada masa Sultan Abdul Aziz barulah masjid ini dibangun seperti sedia kala yang ada seperti sekarang ini. Ketamadunan Melayu tidak terletak pada kehebatan budaya material. Sebaliknya, ia terletak kepada ketinggian tradisi ilmu di dalam masyarakatnya. Kesultanan Langkat melalui zaman kegemilangannya ketika zaman pemerintahan Sultan Aziz. Limpahan minyak serta tanaman tembakau yang merupakan komoditi dagangan utama Langkat telah menjadikan Kesultanan Langkat sebuah negeri yang sangat kaya. Sultan Abdul Aziz memiliki kepribadian yang arif lagi bijaksana. Ketika pemerintahannya, baginda telah menyediakan pelbagai kemudahan untuk menggalakkan perkembangan ilmu di Langkat. Pada masa itu Langkat ini juga terkenal dengan kota pendidikan.
dan kota pendidikan. Karena berdatangan dari Singapura, Malaysia, dari Riau, semua belajar kemari, Bu. Nah, yang seperti sekolah yang saya bilang tadi. Berdekatan dengan masjid ini turut dibina sebuah perpustakaan dan sekolah untuk kegunaan penduduk Langkat. Ternyata segala jasa yang telah dilakukan oleh para pemerintah Langkat pada ketika itu masih lagi dikenang oleh penduduknya sehingga ke hari ini. Masjid ini merupakan satu-satunya saksi kewujudan Kesultanan Langkat, menjadikan ia begitu berharga buat penduduk Langkat. Abdul Aziz yang ini. Sultan Abdul Aziz Abdul Rahmat Shah. Dari catatan Tengku Hashim bin Tengku Umar ada menyebut jika janji itu datangnya dari Sultan Abdul Aziz, maka harganya seperti perjanjian yang dibuat di hadapan notaris. Itulah gambaran Sultan Abdul Aziz yang sentiasa digambarkan oleh bangsa Eropah. Beliau adalah seorang pemerintah yang sentiasa mengutarakan janji. Bagi beliau, janji bukanlah sekadar janji, tapi janji adalah amanah yang harus dikotakan. Di halaman belakang Masjid Azizi, terdapat makam sultan-sultan dan juga keturunan di Raja Langkat yang masih dijaga rapi. Amir Hamzah turut dimakamkan di pemakaman ini. Beliau adalah salah seorang putera kerajaan Langkat yang merupakan pahlawan nasional Indonesia. Bonda, waktu Tuan melahirkan beta pada subuh embang cempaka, adalah ibu menaruh sangka bahawa begini peminta anak anda. Di antara bait puisi yang telah diabadikan di batu nisan Amir Hamzah yang menjadi simbol kecintaan beliau kepada seni kesusasteraan Melayu. Semasa hidupnya, beliau banyak menghasilkan karya-karya seperti sajak dan syair ketuhanan yang masih lagi dapat disaksikan di muzium ini. Amir Hamzah telah mati dibunuh ketika berusia 35 tahun di dalam sebuah peristiwa tragis yang telah memusnahkan kerajaan Langkat pada tahun 1946. Encik Alauddin turut membawa kami melihat sebuah beduk Kesultanan Langkat yang masih lagi digunakan sehingga hari ini. Beduk yang diperbuat daripada kayu telah digunakan sebagai alat komunikasi tradisional. Dari zaman Sultan dulu sudah ada beduk ni. Makanya kami lestarikan sampai sekarang. Beduk asli buatan Langkat ini hanya dipukul pada waktu-waktu tertentu sahaja, seperti sahur, imsak dan waktu berbuka. Ia juga turut diketuk pada hari Jumaat di saat azan zuhur bakal dilaungkan. Peliknya, beduk ini turut dikunjungi oleh mereka yang mempercayai kehebatannya yang ternyata menyimpang dari ajaran Islam yang sebenar. Nampak itu orang mereka meluk beduk. Itu kita nggak tahu, katanya ada yang sembuh penyakitnya, kita nggak tahu. Saya bilang itu permainan saja, Bu, saya bilang sama tamu-tamu itu. Jangan jadikan ini syirik, nggak boleh. Meskipun usia masjid ini sudah menjangkau ratusan tahun, namun ia masih berdiri kukuh, seteguh iman dan takwa masyarakat Islam di bumi Langkat. Mercu tanda kebanggaan masyarakat Medan sebentar lagi di Titian Ombak. Titian Ombak meneruskan lagi perjalanan kami ke sebuah perkampungan yang merupakan salah satu di antara warisan Kesultanan Langkat. Desa Bersilam yang terletak 65 km dari kota Medan adalah sebuah perkampungan yang menjadi tempat seorang ulama sufi menyebarkan agama Islam. Tanah berdirinya desa ini
pada asalnya adalah sebuah tanah yang telah diwakafkan oleh Sultan Musa kepada almarhum Tuan Guru Syekh Abdul Wahab Rokan bagi membina sebuah pesantren. Ia kemudiannya telah berkembang menjadi sebuah desa yang telah menempatkan ramai daripada anak muridnya. Keakraban baginda bersama ulama menjadikan Sultan Musa memiliki pegangan agama yang kuat. Pencarian mengenai Kesultanan Langkat turut membawa kami ke sebuah muzium yang masih menyimpan sisa peninggalan kerajaan Melayu ini. Muzium Langkat merupakan sebuah gedung yang dibina pada tahun 1905 Masihi yang kemudiannya ditukar menjadi sebuah muzium. Ia digunakan bagi menyimpan barang kebesaran kerajaan yang berjaya diselamatkan ketika revolusi sosial melanda Langkat pada tahun 1946 Masihi. Setelah revolusi sosialis berlaku, pewaris kerajaan Langkat tidak lagi ditemui. Yang tinggal hanyalah barangan kebesaran Kesultanan Langkat dan kebudayaan etnik Melayu serta Karo yang merupakan masyarakat pribumi daerah ini. Menurut kepercayaan masyarakat setempat, kerajaan Langkat telah diasaskan oleh Dewa Syahdan. Baginda dikatakan berasal dari keturunan Raja-Raja Aru yang telah diserang oleh kerajaan Aceh pada tahun 1539 Masihi. Kerajaan Langkat kemudiannya diserahkan kepada anaknya Dewi Sakti yang kemudiannya meninggal dunia ketika mempertahankan Langkat dari serangan Aceh. Sultan Musa, Sultan Aziz, Sultan Mahmud, dia punya kepribadian yang sangat arif, yang sangat bijaksana. Kita nggak bisa dengar kata orang, tapi sejarah membuktikan. Dia bangun itu semua, rumah sakit, lembaga pemasyarakatan, itu di depan kita. Kemudian kantor kerapatan, sekolah dia bangun. Bagaimana kita bilang nggak arif? Bijaksana dan memang luar biasa bagi orang yang sudah mengerti menceritakannya itu, Bu. Setiap permulaan pasti akan berakhir. Begitu juga kerajaan lain yang pernah wujud di alam Melayu. Langkat turut menghadapi detik-detik tragis di saat berakhirnya Kesultanan Langkat di Sumatera Utara. Ternyata revolusi sosial yang telah mengorbankan ramai keturunan Raja-Raja Langkat. Pada masa revolusi, ya hancurlah sudah kerajaan itu, Bu. Maka seperti sekarang inilah Langkat ini. Kemudian dia punya istana pun sudah hancur, dia punya kantor kerapatan sudah jadi museum, semualah dari milik pemerintah. Memang begitulah peraturannya mungkin, nah kita yang tidak ketahui. Tidak lengkap kunjungan titian ombak ke Bandar Medan tanpa mengunjungi salah satu mercu tanda yang menjadi kebanggaan masyarakat Medan. Ia kini merupakan salah satu daya tarikan pelancong yang datang ke Bandar Medan. Istana Maimun yang terletak di tengah-tengah Bandar Medan merupakan istana kebesaran Kesultanan Delhi. Mempunyai keluasan istana seluas 2,772 meter persegi, Istana Maimun merupakan istana paling indah di Indonesia yang masih kukuh berdiri sehingga hari ini. Istimewanya istana ini terletak pada kemewahan seni bina Melayu yang dihiasi dekorasi yang dipengaruhi kebudayaan Sepanyol, India dan juga Itali. Warna kuning yang menjadi lambang kebesaran Kesultanan Melayu turut mendominasi setiap ruangan Istana Maimun yang memiliki 30 buah bilik. Ia dibina oleh Sultan Maimun Al-Rashid Perkasa Alam Shah setelah baginda memindahkan pusat kerajaan Delhi di Labuhan ke Bandar Medan. Kesultanan Langkat dan Delhi merupakan peninggalan warisan kebudayaan Melayu yang turut memainkan peranan penting dalam penyebaran Islam di alam Melayu. Keteguhan iman penduduk Langkat masih tidak tergugat kerana keprihatinan para pemerintahnya terhadap perkembangan agama Islam di Medan. Kerajaan Sriwijaya kebanggaan masa lalu. Ia berkembang di perairan Sungai Musi yang kemudiannya menjadi sebuah kerajaan Islam Palembang Darussalam. Ikuti titian ombak minggu hadapan. Allah ya nur
Allah ya Rahman, ya Allah ya Rahim. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim. Ya Allah ya Rahman, ya Allah ya Rahim. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim. Ya Allah ya Rahman, ya Allah ya Rahim. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallah